أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah pilih kita untuk berada di dalam majlis yang paling mulia. Kalau tidak, kita akan berada di majlis-majlis yang lain dan tidak semestinya majlis yang mulia seperti ini. Tidak semestinya majlis mengingati Allah. Tidak semestinya kita membaca hadis kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling hebat, manusia yang paling istimewa, yang kerananya lah Allah jadikan kita ini. Kalau bukan kerana baginda, kita pun tak ada dalam di alam ini. Manusia yang terbaik dalam segala aspek kehidupan, guru yang terbaik, pendakwah yang terbaik, suami yang terbaik, bapa yang terbaik, pemimpin yang terbaik, panglima perang yang terbaik, ahli perniagaan yang terbaik, ahli ibadah yang terbaik. Apa saja sebut apa bidang, ini dia orang yang paling baik. Oleh kerana baginda yang paling baik, maka Allah perintahkan kita untuk menjadikan baginda itu sebagai contoh. Kalau tak baik, Tuhan tak suruh jadikan contoh, kerana terbaiklah. Allah perintahkan kita supaya menjadikan baginda itu sebagai ikutan, contoh, role model yang paling baik. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik bagi sesiapa yang berharap nak berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti. Banyaklah kamu berzikir kepada Allah, banyaklah kamu menyebut nama Allah. Jadi Allah perintahkan itu menjadikan baginda itu sebagai contoh. Ikut apa yang dibuat oleh baginda. Sembahyang kena ikut cara sembahyang baginda, puasa kena ikut puasa baginda, akhlak kena ikut akhlak baginda, perjuangan kena ikut perjuangan baginda. Apa saja, ekonomi kena ikut ekonomi baginda, kemasyarakatan kena ikut kemasyarakatan baginda, pendidikan kena ikut pendidikan baginda. Kerana baginda adalah orang yang terbaik. Yang terbaik apa? Dari segi agama Islam. Sebab itu baginda itu disebutkan sebagai Quran yang hidup. Ya, Quran yang hidup. Kerana apa yang baginda kelaku itu tak pernah menyeleweng daripada kehendak Al-Quran. Apa saja, semua ikut Quran mereka. Sebab itu dijadikan baginda sebagai contoh dan suri teladan. Kenapa? Kerana dia mengajar kepada kita satu cara hidup Islam yang lengkap. Dalam Islam tu memang dah satu cara hidup yang lengkap. Jadi itu yang diajar, dicontohi oleh baginda kepada kita. Apa saja pergaulan yang
Islam, cara Islam, pergaulan yang lengkap, hiburan yang lengkap, apa saja dalam hidup ni. Semua kerana Islam itu sendiri adalah satu agama yang lengkap. Jadi baginda itu mencontohi macam mana kita nak hidup dengan cara yang lengkap. Dan kita kena ikut pula tu. Semua sekali. Bukan pilih-pilih ya, kena ikut semua sekali. Apa saja dalam hidup ni kita kena ikut cara Islam. Mana tahu Allah khabar dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah, surah Al-Baqarah. Ayat berapa entah carilah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu kesemuanya sekali. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Jangan kamu dengarkan, jangan kamu ikutkan kata-kata syaitan. Sesungguhnya dia, syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata, kata Allah dalam Quran ya. Jadi apa saja kita buat kena ikut Islam. Kerana Islam itu dah lengkap. Islam itu dah sempurna. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar hal, kena ikut cara Islam. Yang paling kecil apa? Menguap pun ada cara dalam Islam. Bosin ada cara dalam Islam. Buang kuku ada cara dalam Islam. Ada cara dalam Islam. Mamam ada cara dalam Islam. Meroloh ada cara dalam Islam. Apa saja semua ada dalam Islam. Dia kena ikut cara Islam. Baru dapat pahala. Bila kita ikut Islam baru ada pahala. Bila kita ikut Islam dapat pahala, itu namanya kita sedang beribadah kepada Allah Taala. Ya, Allah jadikan kita semata-mata untuk beribadah kepadanya. Kan Allah kata dalam Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 56, kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ni apa saja hendaklah kita jadikan ibadah kepada Allah Taala. Nak beribadah ikut cara Rasulullah, itu namanya ibadah. Itu namanya amal soleh. Mudah-mudahan kita akan mengkaji cara Rasulullah itu hidup. Cara dia bertindak macam mana, sikapnya macam mana, perbuatannya macam mana, pergaulannya macam mana, dia dengan isteri-isteri dia bagaimana, dia dengan anak-anaknya macam mana, dia dengan para sahabat macam mana. Dan kita jadikan dia itu sebagai contoh dan suri teladan. Alright, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita tentang hadis yang bab yang ke-57. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Babu ma jaa fi rajuli yusalli ma'ar rajulain. Muka surat 209. Jumpa? Kalau yang Rumi lah, yang Jawi saya tak tahu. Jawi 118. Yang Jawi 118. Baik, tajuknya apa? Bab, perkara. Bab tu tim pintu ya. Babu majaa, tentang datangnya. Fir rajuli, seorang lelaki. Yusalli, dia semayang. Ma'ar rajulan, dengan dua orang lelaki yang lain. Seorang semayang bersama dengan dua orang. Tiga orang semayang tu. Macam mana keadaannya? Kita tengok macam mana hadis ni ya. Bab yang telah datang ia pada lelaki yang semayang berserta dua orang. Hadisnya ni bunyinya. An Samrata bin Jundubi qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna salasatan an yataqaddama minna ahaduna. Daripada Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub katanya telah menyuruh akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila adalah kami bertiga bahawa mara ke hadapan daripada kami itu seorang daripada kami. Kalau bertiga seorang depan. Dua orang tu belakang. Itu biasa kita buat lah ya. Dah tahu semua orang tahu. Seorang ke depan jadi imam. Yang dua orang tu di belakang jadi makmum ya. Pilih lah. Siapa antara tiga tu boleh jadi imam. Ya. Tapi ada syarat-syaratnya lah.
Jadi imam ni bukan boleh siapa-siapa aja, ada syaratnya. Baik, ketahuilah. Ini keterangan daripada hadis tadi. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sembahyang berjemaah bertiga orang. Bagaimana kedudukan makmumnya? Makmumnya dua belakang ya. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi ini, tahulah kita bagaimana hukumnya. Macam mana? Kalau bertiga, dua orang jadi makmum, seorang jadi imam ke depan. Dua ni rapat. Yang makmum ni rapat antara seorang sama seorang ya, satu sama lain. Imam depan. Itu caranya yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni macam tadi, kita baca yang tadi tu. An Sumrata bin Jundub bin qala amarana, diperintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan kepada kami atau disuruh kami, idza kunna salasatan, kalau ada kamu tiga orang, ay yataqaddama minna ahaduna, kalau ada tiga orang, salah seorangnya mesti mara ke hadapan jadi imam, dua tu di belakang. Ya, diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, katanya telah menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila adalah kami bertiga sembahyang berjemaah, bahawa mara ke hadapan daripada kami oleh seorang kami, dan berdua berdiri membetuli belakangnya, betul-betul di belakang dia, dua tu rapat. Tapi kena rapatkan saf juga, walaupun orang tak ada, walaupun tiga orang kena rapatkan saf tu. Jangan jarang-jarang. Kalau jarang-jarang dua orang tu, kambing-kambing syaitan berkeliaran, bermain berkejar-kejaran, berkejar-kejar tu tahu. Orang apa antara dua orang yang sembahyang. Dia biar rapat. Rapat macam mana? Seorang dan seorang macam mana? Bahu kanan kita kena kepada bahu kiri sahabat kita yang belah kanan kita tu ya. Itu rapatnya. Walaupun dua orang je. Macam itulah caranya. Jangan seorang di tepi, seorang tepi ujung sana. Betul, seorang depan jauh ke depan. Itu tak betul. Itu cara kita membetuli saf, merapatkan saf. Dan untuk imam kena seru supaya saf tu disamakan. Seruannya macam mana? Istau lis-salati rahimakumullah. Istau lis-salati rahimakumullah. Sama dan betulkan saf, mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Taala. Sebab betul-betul istau dengan ista. Kalau ista apa? Nama saya. Istau, tahu lah, tahu. Artinya samakan oleh kamu akan saf. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Kalau Allah bagi rahmat apa macam? Layaklah masuk syurga. Kerana kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi betulkan saf dulu. Bila Allah bagi rahmat, barulah Allah bantu kita. Sembahyang yang khusyuk, Allah bantu kita. Sembahyang yang betul, Allah bantu kita. Supaya kita layak dimasukkan dalam syurga. Tapi syaratnya nak dapat rahmat dulu dari Allah SWT. Okey. Itu hadis yang kita baca tadi ya. Dan kata Abu Isa, iaitu Tirmizi tadi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi ya. Atau lebih dikenali dengan nama yang lebih dikenali Ibnu Mas'ud lah, tapi nama sebenarnya apa? Abdullah bin Mas'ud. Jabir seorang lagi sahabat Nabi, perawi hadis, dan juga Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? Hadam kepada Nabi. Bukan hamba ya, hadam, pembantu Nabi. Kerana dia ni dari kecil lagi diserahkan oleh maknya kepada Nabi. Kecil lagi, masa budak lagi, umur 8 tahun, 9 tahun dah diserah kepada Nabi. Kemana ada Nabi, adalah dia. Sebab itu Anas bin Malik ni terlalu banyak merawikan hadis-hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia jarang berlekang dengan Nabi. Dia namanya Anas bin Malik. Dia berhijrah bersama dengan Nabi dengan maknya lah sekali ya. Itu Anas bin Malik tadi ya. Katanya lagi, dan bermula hadis Samurah itu ialah hadis gharib. Apa itu gharib? Hadis yang asing, yang tak banyak diriwayatkan. Itu gharib. Islam ni memang bermula dengan gharib.
Bada'al Islamu ghariban aw sayaudu ghariba. Bermulanya Islam itu dengan asing dan akan kembali menjadi asing. Zaman mula-mula ada Islam tu apa? Tak ada ramai. Yang ada menerima Islam dan yang menerima apa? Hanya siapa? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, 4 orang baru. Tak ada ramai memang. Habis tu isteri baginda Abu Khadijah. Baru 5 orang. Kemudian adalah sahabat-sahabat seperti Bilal bin Rabah. Tak ada ramai. 100 orang tak sampai. Adalah ya. Udah lama waktu tu baru makin lama makin ramai makin tu ya. Dia bermula dengan ghariban, bermula dengan asing. Ganjil. Orang banyak tak terima. Kemudian dia akan kembali asing, akan datang, akan kembali makin lama makin makin jauh dari Allah. Makin lama makin makin ganjil. Orang nak amalkan Islam tu dah ganjil. Akan datang. Zaman kegemilangan Islam itu tak ada ganjil dah. Semua orang mengamalkan Islam. Itu zaman apa? Zaman salafus soleh namanya. Zaman salafus soleh. Artinya zaman orang dulu-dulu di kalangan pengikut Nabi itu, yang dulu-dulu, yang soleh-soleh. Jadi tak ada ganjil masa itu, bukanlah ghariban. Sekarang ni udah ghariban balik. Nak berhibur dan tak nak ambil hiburan Islam. Pergi hiburan Bollywood perginya. Atau hiburan Hollywood perginya. Atau Korea. Mereka kata Korea tu K-pop. Hiburan Islam tak nak dah. Marhaban. Berapa orang yang handal dalam marhaban hari ni? Tak ada. Itu hiburan Islam tu. Kadang orang tua yang tak tahu apa marhaban. Ganjil tengok. Ngangin je mulut. Padahal dia tak tahu benda je. Itu hiburan Islam tu. Nasyid. Berapa rangkap nasyid yang kita hafal. Tapi kalau lagu-lagu rock, hafal belaka ya. That's the way I like it. Itu ramai belaka hafal. Jadi hiburan Islam tu dah gharib. Seperti apa? Dah ganjil. Pakaian Islam pun dah ganjil. Gini hari okey lah tu. Perempuan, tuan-tuan, dah biasa lah tu. Tapi yang lain, siapa amal cara Islam, ganjil tu. Lagi lama lagi ganjil, lagi lama lagi ganjil. Akhirnya tak ada siapa yang membaca Al-Quran dah. Masa itulah Allah perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala. Kerana dah tak ada orang nak amalkan Islam. Kemudian makin ganjil, makin lama makin ganjil, makin lama makin ganjil, makin lama makin ganjil. Makin lama makin terasing, makin lama makin terasing. Jadi udah heran orang tengok orang amalkan Islam tu. Pasal tak ada ramai orang. Sikit pun. Itu akan datang. Mudah-mudahan kita tak ada lagi masa itu ya. Kalau kita ada masa itu, kapio namanya. Kapio kita kalau kita ada masa itu. Kenapa? Tak ada siapa lagi nak amalkan Islam. Masing-masing ingat keduniaan aja. Ekonomi melonjak-lonjak. Kekayaan terus-menerus kaya aja. Sampai nak berzakat pun tak ada tempat nak berzakat. Orang bagi kita zakat, aku banyak kata. Aku banyak duit, aku siok kata. Zaman itu. Lagi apa? Wanita ramai dibandingkan dengan lelaki. Nisbahnya berapa? Berapa wanita, berapa lelaki? 50 orang wanita, seorang lelaki. Itu dia punya bandingan di akhir zaman besok. Ini dah masuk ni, dah dekat ni. Sekarang ni pula kita tengok banciannya, mana-mana negara pun wanita mengatasi lelaki. Akan datang tu makin lama makin ramai, makin lama kurang. Lelaki makin lama makin kurang, makin lama kurang. Udahlah korang mati dalam peperangan tu. Kerana peperangan mana ada berhenti, di mana-mana. Ada berlaku tak peperangan? Hari ini dalam dunia, di mana-mana pun berlaku peperangan. Di Rusia berlaku peperangan, di China berlaku peperangan, di Burma berlaku peperangan. Yang banyak orang peperangan tu mati siapa? Lelaki ke perempuan? Lelaki banyak mati. Sebab itu dia makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Akhirnya tinggal seorang lelaki dan 50 orang perempuan. Masa itulah matahari terbit dari barat dan Israfil meniup sangkakala. Alright. Itu keadaan akhir zaman ya. Itu gharib. Ketika pasal cerita gharib tu hadis yang gharib, hadis yang ganjil.
dan bermula amal atas ini di sisi ahli ilmi. Kata mereka itu, apabila ada jemaah itu bertiga orang, nescaya berdiri 2 orang di belakang imam. Itu yang biasa laku ya. Ada yang berpendapat ni 3 orang sesuai saja. Itu yang barisan yang bawah sekali ini ya. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawasanya sembahyang ia dengan Al-Qamah dan Al-Aswad. Dari 3 orang tu Ibnu Mas'ud, Al-Qamah dan Al-Aswad. Maka mendiri ia seorang di kanannya dan seorang di kirinya. Bertiga lah. Seorang kanan, seorang kiri. Seorang di kanan Ibnu Mas'ud, seorang di kiri Ibnu Mas'ud. Sebagai lah. Bukan yang seorang tu ke depan, tak ada. Itu khilafnya ya. Jadi maknanya itulah hadis itu katakan apa? Hadis gharib ya. Okey, habis cerita itu. Kita pergi ke hadis yang lain. Yang ni ada masalah? Tak ada ya. Tapi yang ketiga-tiga tadi mesti kesemuanya lelaki. Kalau ada orang perempuan, lain cara-cara sahnya. Ketiga-tiga lelaki boleh. Yang sebaris tadi tu, yang seorang dua orang di depan, 2 orang di belakang, seorang di depan tu, itu mesti tiga-tiganya lelaki. Seorang di depan, 2 orang di belakang. Kalau ada orang perempuan, dia kena jauh sikit Alright, kemudian kita pergi kepada hadis bab yang ke-58. Tadi 57, bab yang ke-58. Babu ma jaa fi rajuli yusalli wa ma'ahu rijalu wan nisa'u. Babu bab ma jaa datang kepadanya fi rajuli seorang lelaki yusalli sembahyang wa ma'ahu dan ada bersamanya ar-rijalu seorang lelaki wan nisa'u ada seorang pun wanita. Ini dia bacanya, ada lelaki dan wanita sekali. Bab yang telah ia datang pada seorang yang sembahyang berjemaah dan sertanya beberapa orang lelaki dan beberapa orang perempuan. Bukan seorang ya, beberapa orang lelaki dan beberapa orang perempuan. Macam kita sembahyang di surau lah atau di masjid tengok apa kata Nabi. An Anas ibn Malik anna jaddatahu malaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tu'ami sana'athu fa akala minhu summa qala qumu diri komen fal nusalli bikum qala Anas faqumtu ila khasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa fanadhahtuhu bima'in faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu alaihi ana wal yatimi wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fasalli bina raka'ataini summa saraf. Hadis ni hadis sahih, hasan sahih. Hasan baik, sahih, benar dia itu sebagai hadis. Cakap Melayu ni tengok. Daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik yang tadi ya. Bahawasanya nenek perempuannya apa? Mulaikah namanya, Mulaikah. Mulaikata ya. Mulaikah memanggil ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana makanan. Dia jemput Nabi makanlah. Kerana makanan yang telah diperbuatnya, dia dah masak makanan tu, dia jemput Nabi makan. Yang telah diperbuatnya, maka memakan ia daripadanya. Kemudian sabdanya, bangun sekalian kamu. Bangun kamu tu, bangun apa untuk sembahyang tu? Bangun sekalian kamu, maka kita sembahyang dengan sekalian kamu. Kita sembahyang kamu ramai. Sekali sembahyang ya. Kata Anas,
maka bangun aku kepada satu tikar. Bangun aku pada satu tikar. Satu tikar, mana dia? Bagi kami. Ada satu tikar untuk mereka. Sesungguhnya hitam. telah hitam ia daripada sebab panjang masa dipakai akan dia. Tikar tu tikar lama lah, hitam tikar tu, ya. Maka aku percik akan dia dengan air. Maka berdiri atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersaf aku atasnya. Bersaf aku atasnya aku. Artinya aku dekat dengan dia lah. Dan anak yatim di belakangnya. Belakang tu ada anak yatim pula. Dan perempuan dari belakang kami. Belakang sekali perempuan. Di belakang kami. Maka sembahyang ia dengan kami 2 rakaat. Entah sembahyang rakaat tu bukan untuk subuh aja, kadang 2 rakaat tu mungkin sembahyang hajat ke apa kita tahu ya. Sembahyang dia bersama dengan kami tu 2 rakaat. Kemudian berpaling ia kembali. Kerana baru berpaling kepada menghadap jemaah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah di dalam bab ini didatangkan oleh Tirmizi hadisnya akan jadi dalil bagi sembahyang serta beberapa lelaki dan perempuan, yakni bagaimana rupa pendiriannya. Tetapi pada hadis yang didatangkannya itu telah dikeluarkan oleh ulama beberapa hukum dan masalah. Ada hukum dan masalah lepas itu. Dengan kerana itu kita terangkan masalah-masalahnya dari awal hadis hingga akhirnya. Apa masalahnya? Yang pertama, 231, yang masalah 231. Itu masalah yang pertama. Memperkenankan panggilan kenduri. Itu orang kenduri. Kalau panggil kita, kena layan lah ya. Kena raikanlah. Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis awalnya Nabi memperkenankan jemputan kenduri. Jadi Nabi itu kalau dipanggil untuk kenduri, tak ada nolak. Dia perkenankannya. Kemudian bunyinya, demikian bunyinya yang hadis di atas tadi ya. An Anas ibn Malik an jaddathu malaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'ami sana'athu. Sana'athu artinya diperkenankannya ya. Artinya apa? Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawasanya nenek perempuannya, opah perempuannya, nenek perempuan lah, yang bernama Mulaikah menjemput ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana makanan yang diperbuatnya bagi menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemputlah makan ya Rasulullah, kata dia Mulaikah tadi ya. Menjemput Nabi makan. Nabi tak pernah menolak jemputan. Lebih-lebih lagi kalau jemputan dari orang-orang yang di bawah dia tu, orang fakir, orang miskin, dia tak pernah menolak. Dia sentiasa menerima jemputan sesiapa yang menjemput dia tu. Itu Nabi. Jadi kita pun begitulah. Kalau nak ikut Nabi, ada orang jemput, datang. Kecuali ada urusan yang tak dapat dielakkan. Orang jemput orang kahwin, datang. Jemput orang kenduri, datang. Jemput makan, datang. Untuk meraihkan orang yang menjemput itu. Maka Nabi kita itu seorang yang sangat bagus perangai. Nampak Nabi? Aku kalau tak bagus, bukanlah Nabi namanya. Dia paling baiklah. Akhlak yang paling baik. Sehingga Allah puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada tak ayat Quran macam tu? Ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, memiliki akhlak yang paling baik. Yang paling agung, yang paling mulia. Jadi sangat bagus perangainya. Tiadalah sekali-kali dielakkannya. Dia tak ada mengelak daripada panggilan dan hajat orang yang akan dia. Siapa jemput dia mesti datang. Kecuali dia memang ada urusan yang lain lah. Kalau tak dia mesti datang. Orang jemput. Apakala Mulaikah itu menjemput dia, maka ia pun lalu pergi dan masuk ke rumah Mulaikah itu. Dan Mulaikah pun mengangkatkan ia akan makanan
yang diperbuatnya kerana menjamu Nabi tadi. Fa'akala minhu. Artinya apa? Manakala tiba hidangan itu di hadapan Rasulullah, maka memakan dia daripadanya. Rasulullah tak ada segan, terus makan je. Tak ada malu-malu. Maka kata Nawawi. Siapa Nawawi ni? Pakar hadis. Namanya Nawawi. Imam Nawawi. Dia pakarnya. Ulama-ulama semua merujuk kepada dia. Zaman dia lah ya, merujuk ke dia. Dia itu pakarnya. Dan dia banyak menyusun hadis-hadis. Di antaranya apa? Susunan Imam Nawawi. Apa? Matan Arba'in. Apa Matan Arba'in? Hadis 40. Ada baca sini? Hadis 40. Itu susunan Imam Nawawi lah. Lagi satu apa? Al-Azkar. Al-Azkar. Zikir-zikir. Ataupun zikir-zikir lah. Terbaik kitab tu. Itu Imam Nawawi menyusunnya. Lagi satu apa? Bustanul Arifin. Nanti Imam Nawawi ya, pakar hadis. Kata Nawawi, dan pada sepotong hadis ini dalil. Adalah pada sepotong hadis ini dalil. Apa itu dalil? Bukti. Dalil atas tuntut, perkenankan. Dalil bahawa kita ini dituntut untuk memperkenankan apa saja jemputan. Perkenankan jemputan orang. Dan jika bukan ia kenduri kahwin sekalipun. Kenduri biasa begitu pun. Kalau jemput, datang. Kecuali ada urusan itu lainlah. Bukan wajib tu mesti apa-apa hal pun mesti tinggal. Kena ikut, bukan itu ya. Tapi kalau tak ada apa-apa, terima jemputan itu ya. Walaupun bukan jemputan kahwin. Maka tiada khilaf. Tiada khilaf ulama pada memperkenankannya. Pada memperkenankannya itu disyarakkannya. Artinya syarak apa? Dijadikan hukum. Mesti kita perkenankan jemputan orang lain. Yang disyarakkannya. Tetapi adakah ia wajib memperkenannya? Wajib terima tidak? Atau apa? Atau fardu kifayah ataupun sunat? Wajib ke fardu kifayah ke sunat ke? Kalau wajib tadi wajib ain. Fardu ain. Kalau wajib fardu ain tak boleh tinggal. Kalau fardu kifayah ada orang menerima jemputan, dia tak payahlah pergi. Dia tak berdosa lagi. Atau sunat. Kalau sunat artinya apa? Bila dia pergi dapat pahala, tak pergi tak ada berdosa. Sunat kan? Padanya khilaf. Itu khilaf. Yang masyhur bagi ashab tu sahabat-sahabat ya, yang masyhur bagi ashab kita. Dan lain daripada mereka itu. Dan yang zahir hadis-hadisnya wajib. Pada yang diterima umum ialah wajib. Benda itu wajib. Maka lagi akan datang keterangannya dalam babnya, masya-Allah, insya-Allah taala. Ada bab ini akan cerita akan datang ya. Insya-Allah taala. Jadi mana setakat ini kalau ikut contoh Rasul, dia menerima jemputan mulaikah tadi ya. Tak ada nolak. Kemudian masalah lagi. Masalah 232. Berjamaah beberapa lelaki dan perempuan dan hadisnya. Ini tadi cerita jemputan habis cerita sudah. Sekarang kita balik pergi kepada berjemaah pula. Ada lelaki ada perempuan. Macam mana? Ya saudaraku, telah bersambung hadis itu dengan masalah 231 itu. Begini. Kata Anas, summa qala qumu, berdiri kamu. Ya, fal nusalli bikum. Mari kita semayang sama-sama. Kemudian daripada sudah Rasulullah selesai daripada makannya jamuan tadi, lalu bersabda ia, bangun sekalian kamu, makalah kita semayang sunat. Main sunat lah ya, berjemaah. Ada main sunat berjemaah ni tak? Bukan kalau tak ada sunat, subuh lah. Kan subuh hari dah kenuri ya. Ini artinya bukan subuh lah tu. Maka kita sembahyang sunat berjemaah dengan kamu sekalian, lelaki dan perempuan sekali. Mudah-mudahan turun berkat yang banyak di rumah ini. Supaya mulaikah tu dapat berkat, dapat pahala. Dan boleh dipandang oleh perempuan. Boleh dipandang oleh perempuan akan perbuatan kita. Jadi perempuan lain boleh tengok perbuatan kita ni sembahyang berjemaah. Dan amalnya dengan bersama supaya menjadi pelajaran orang yang di belakang hari, supaya menjadi
pelajaran bagi orang di belakang hari. Jadi lepas makan tu sembahyang ramai. Tanda kesyukuran. Apa sembahyang entah. Apa jenis sembahyang nanti kita tengok apa nama sembahyang. Tapi sembahyang sunat ya. Apabila didengar oleh Anas akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, kata Tirmizi, qala Anas, faqumtu ila khasirin lana qad suwadda min tuli ma lubis ya. Kata Anas radhiyallahu anhu, maka bangun aku. Aku pun bangun. Anas pun bangun ya. Maka bangun aku. Pergi kepada satu tikar. Pergi ngambil tikar. Tikar daun. Daun apa? Daun tamar. Yang sudah buruk. Sudah hitam. Bagi kami ya, yang sudah buruk bagi kami. Sesungguhnya telah hitam. Hitam tikar tu dah hitam. Tandanya dah lama benar lah. Telah hitam ia daripada panjang masa. Panjang masa itu dah lama lah dipakai itu tikar. Menyapunya, dia pun nyapu tikar tu dan membuang sampah-sampah dan debu-debu pada tikar tu. Maka tikar itu sebagai dikatakan tadi ialah tikar daun tamar. Maka adat tikar daun tamar itu keras. Daun tamar tu keras. Ya. Tambah dia punya lidi tu keras lah kan. Keras je. Sekiranya seorang berhajat kepada lembutnya, pastilah dipercik air atasnya. Nak dicorah air atasnya ataupun dipocikkan air atasnya. Dengan kerana itulah berkata Anas, apa Anas buat? Maka aku percik akan dia dengan air supaya lembut. Supaya daun tamar tu lembut. Fanasahtuhu bima'in. Bimama tu air tu. Bima'in. Maka aku percik akan dia dengan air supaya lembut ia. Inilah takwil. Takwil Qadhi Ismail Al-Maliki dan lainnya. Ni takwil tu artinya makna ayat tadi, hadis tadi ya. Takwil tu artinya memberi makna di atas sesuatu masalah. Itu artinya takwil. Atau memberi makna yang lain daripada apa yang sepatutnya berlaku. Macam yadullahu fawqa aydihim. Contoh ayat Quran, yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah itu mengatasi tangan-tangan mereka. Jadi ditakwilkan apa? Tangan tu bukan tangan betul. Tangan tu ditakwilkan kepada kekuasaan Allah, mengatasi kekuasaan yang lain ya. Itu namanya takwil, memberi makna yang lain. Kalau jumpa dengan ayat-ayat mutasyabihat tu kena takwil ya. Yang ni tak ada mutasyabihat pun. Itu memberi makna je kan. Ya. Inilah takwil Qadhi Ismail Al-Maliki dan lainnya. Dan kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, Qadhi juga namanya Iyad. Bermula yang telah zahirnya dipercik itu kerana syakkan najisnya. Jadi ada dua sebab dipocik dengan air tu. Anas mocik air tu, kata dia apa? Qadhi Ismail Al-Maliki kata dia apa? Untuk melembutkan daun tamar tu. Kata dia Qadhi lain namanya Iyad. Mengapa dia pocik air? Takut ada najis di atasnya, untuk menghilangkan najis. Itu dua makna yang berbeza ya. Mana-mana pun tak kira lah. Janji dipocikkan air. Kata Nawawi, dan ini atas mazhabnya pada bahawasanya najis yang disyakkan itu suci ia dengan percik air. Itu najis apa namanya? Najis hukmi. Najis hukmi itu tak payah dicorah dengan air lalu. Percik air aja. Ya, kira suci lah itu. Najis tu ada najis aini ni, najis apa? Hukmi. Faham kan? Najis aini apa? Nampak najis tu. Nampak tak ijak tu umpamanya. Itu najis tu. Itu nama najis aini. Jadi kalau najis aini tu macam mana nak buangnya? Kena dicorah dengan air lalu. Najis hukmi macam mana? Kita syak tempat itu ada najis, tapi sebenarnya memang ada, tapi tak ada najisnya. Najis dah tak ada. Tak nampak kita. Maka rocik aja air tu maknanya apa? Suci lah tu ya. Itu najis hukmi namanya.
Itu dah namanya. Itu kata Nawawi tu. Dan ini atas mazhabnya pada bahawa najis yang disyakkan ia suci. Dan syak itu suci ia dengan percik air. Kalau ikut apa? Takwil daripada Qadhi Iyad tadi. Suci ia dengan percik air dan tiada berhajat dia kepada basuh. Tak payah dia basuh air lalu. Itu nama najis hukmi. Contohnya apa? Contohnya kalau ada tak cicak di lantai rumah kita, lantai tu simen, apa buat? Kalau ada tak cicak buat? Mula-mula ambil kain ke kotak tisu ke yang keras tu, buang najis tu elok-elok. Cucikan betul-betul. Keringkan tu. Lepas tu ditanda tempat tu. Ditanda tempat tu, tahu tang mana najis tu. Lepas tu biarkan dia kering. Sampai hilang airnya. Memang tak nampak lagi. Lepas tu ambil air, cucur je atasnya, pocik je air atas tu. Walaupun air tu tidak mengalir, tempat itu dikira suci. Faham kan? Itu mensucikan najis yang ada di atas tempat yang tak boleh dialirkan air. Macam simen ke, lantai mana-mana ke. Itu bila kita pocikkan air tu, suci je tu. Tapi nak tahu tempat itu. Itu najis yang ada tadi, ada najis tapi tak nampak. Nama najis apa? Najis hukmi. Faham kan? Tapi kalau nampak tak cicak tu naik apa? Najis apa keluarnya? Najis aini. Itu kena buang betul-betul. Kalau tempat itu boleh dibasuh, dibuburkan air lalu, terus buang je lah. Tak ada masalah. Kalau najis hukmi kena buang dulu dengan kain tu. Kering dulu. Kain tu pergi tempat lain. Pergi campak ke lain lah, ataupun dibasuh tempat lain. Jadi yang tinggal tu di atas lantai tu, itu najis, itu namanya masih najis lagi, namanya najis hukmi. Dia akan air yang bercampur dengan najis hukmi itu, nama airnya apa? Air mustakmal. Air mustakmal suci ke najis? Air mustakmal suci ke najis? Suci. Dia mustakmal, suci. Cuma dia tidak boleh menyucikan. Cuci tapi tidak menyucikan. Tak faham ke ni? Macam air kopi tu. Mustakmal ke tak? Mustakmal lah. Air teh mustakmal, tapi boleh tak menyuci? Boleh basuh berak dengan air teh? Tak boleh. Air kopi boleh basuh berak? Dia tak boleh. Dia suci tapi tidak menyucikan. Itu mustakmal namanya. Ini ngajar fiqh pula begini. Jadi bila dia pocik dengan air tu, maknanya suci betul. Tak payah dia lalu air, dia suci ketika itu. Kalau kita sentuh dengan dia, tak payah basuh dah. Kerana dia hukumnya suci. Cuma tidak boleh menyucikan. Nak gunakan air tu untuk basuh berak tak boleh. Nak menggunakan air tu untuk basuh kain tak boleh. Dia hanya diri dia suci tapi tidak menyucikan. Itu namanya mustakmal. Air yang digunakan untuk satu benda yang lain. Kemudian apa? Maka Nabi kita, mana ke dia? Dia hilang. Mana kalau sudah bersatu. Mana dia? Qadiyat ni muka soal lain. Patutlah hilang. Kata Nawawi, ini tadi manakala sesudah bersapu dan terpercik tikar itu dilihat oleh Nabi, maka ia pun datanglah kepada tikar itu. Tengok Nabi dah tak ada lagi najis lagi. Udah elok, dah bersih. Maka datang dia untuk mendirikan sembahyang. Maka sesudah bersapu dan berpercik tikar itu dilihat oleh Nabi, maka ia pun datanglah kepada tikar itu. Faqama, berdirilah alaihi, dia tu Rasulullah, alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdiri Rasulullah tu, tempat atas tikar tu. Maka berdiri atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami beberapa orang pun ada sertanya dari belakangnya. Kami pun diri belakang dia juga, ya. Wa safaftu alaihi ana wal yatimu wa wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Berdiri sebaris, satu saf tu.
akan anak-anak yatim. Satu sah anak yatim berdiri ya. Ya. Anak-anak yatim namanya Damairah bin Sa'ad Al-Hamairi di belakang Rasulullah. Itu anak yatim tu. Berdiri belakang tu. Dan satu orang tua, seorang tua perempuan pula tu. Iaitu apa? Ibuku. Namanya dipanggil orang Ummu Sulaim. Itu mak kepada Anas bin Malik tu. Namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni masyhur tau. Ya. Mak kepada Anas bin Malik ni namanya Ummu Sulaim. Masyhur ni. Dia tu mula-mula dia janda tau. Dia janda dipinang oleh seorang yang ternama di Madinah tu. Lepas hijrah ni ya. Namanya Abu Talha namanya. Itu orang yang ternama di Madinah tu. Nak kahwin dengan dia. Kata Ummu Sulaim, ayah bukan tanda. Ayah tahu ke ayah? Saya lah. It's not that I don't want to marry you. Dah cakap putih pula. Tak je. Tapi you are not a Muslim. Masa itu Abu Talha belum Islam lagi. Macam mana ayah nak kahwin dengan abang? Contohlah cakap Melayu ni. Kamu bukan orang beriman. Nak kahwin dengan saya mesti orang Islam dulu. Tak apalah. Kalau mikir ndakkan ayah, ayah boleh terima. Dan ayah jadikan mahar saya tu, tahu mahar? Mas kahwin tu 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah aja. Kata Ummu Sulaim. Ini cerita lain ni, tak ada dalam kitab ni. Atau free, siapa tak nak kahwin free? Tambah orang lelaki dapat kahwin free. Janda tu cantik pula tu. Maka dia pun terima lah. Bila terima nikah lah. Nikah. Aku terima nikahnya Ummu Sulaim dengan mas kahwinnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka nikahlah Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Dengan mas kahwinnya apa? 2 kalimah syahadah. Udah kahwin lama-lama beranak. Udah beranak pada satu hari, anak tu kecil lagi, baru baby. Udah beranak satu hari tu apa? Abu Talha tak ada di rumah. Ummu Sulaim aja seorang di rumah. Tengoknya anaknya tu dah meninggal dunia. Datang Ummu Sulaim basuh elok-elok anak tu, sucikan elok, mandi elok-elok, kemudian dibalut elok-elok. Tunggu suaminya balik. Bila suaminya balik tak cerita pun. Dia layan suami tu macam isteri biasa. Udah hello, dah tenang suami tu, dia tanya. Abang, kalau abang lah ya. Kalau Ling lah. Ada Ling. Panggil suami ada Ling tak? Lepas ni panggil Ling tau. Jangan kop tau, jangan tambah kop, Ling aja. Ling katanya. Kalaulah seorang meminjamkan sesuatu kepada kita dan dia ambil balik, macam mana agak perasaan kita? Dengan apa pada suami dia? Kata dia Abu Talha, kalaulah dia punya, bagi aja lah. Kita apa rasa? Tak ada apa rasa-rasa lah. Kita rasa apa? Rasa syukur kerana dia meminjamkan barang dia tu kepada kita. Kata di Ummu Sulaim kepada suaminya, begitulah anak kita. Allah dah bagi pada kita, sekarang Allah dah ambil balik. Terkejut dia. Allah dah ambil balik dia. Dia pun bangkit terus tengok udah selesai, dah mandi dan sebagainya. Dia pun tak cakap apa lah. Anak meninggal. Ada pernah anak meninggal tak? Saya ada anak meninggal. Terasa, bertahun-tahun rasa tau. Kalau anak meninggal ni. Anak saya yang sulung tu meninggal tu. Tiap-tiap hari pergi ziarah kubur dia. Setahun lebih. Meninggal tahu di mana? Di sekolah Ikhya Al-Sharif. Di mana? Semanggoi, pandai. Situ meninggalnya. Dapat telefon tersebut, tengok dah meninggal je. Punyalah sedih. Berapa umur dia Ustaz? Masih tu 14 tahun. 14 tahun. Anak yang sulung. Kalau ada sekarang ni 50 lebih ada rumahnya. Itu dia.
Punya lah sedih. Ini anak dia baru lahir. Lagi sedih. Tengah manja-manjaan. Tapi dia tak cakap apa-apa. Esoknya tu dia pergi jumpa Rasulullah. Cerita Rasulullah tentang kejadian malam tadi. Rasulullah kata, kamu sabar. Kalau kamu sabar, aku akan doakan kamu. Kata. Ya Allah, berikanlah ganti kepada anak-anak yang telah pergi tadi. Ya, gantikan dengan anak-anak yang menjadi apa? Berbakti kepada ibu bapanya. Sampai doa Rasulullah tu, lepas itu ada 7 anaknya. Lelaki belaka. Dan semuanya pejuang Islam. Anak kepada Ummu Sulaim tadi. Itu yang masyhur saya kata tu lah. 7 orang anaknya. Semua pejuang Islam belaka. Ada yang syahid. Ada yang tak syahid. Itu gitulah. Kerana doa Rasulullah. Itu yang masyhurnya Ummu Sulaim tu. Semua orang tahu riwayat itu. Alright. Ini betul ya. Ini kata Ummu Sulaim tadi. Jadi dia semayang di belakang Rasulullah tadi ya. Ya, dan sini atas mana ke dia? Dia hilang saja pun. Berdiri sebaris satu saf, aku dan anak yatim, namanya tadi ya Dumairah bin Sa'ad Al-Hamairi, di belakang Rasulullah, dan satu orang tua perempuan, yaitu ibuku tadi Ummu Sulaim tadi lah. Panggil orangnya Ummu Sulaim, berdiri di belakang kami. Seorang darinya makmum. Di belakang tadi ada seorang makmum lain. Bila telah berdiri semua kami, maka Nabi pun mula sembahyang. Fasalli bina raka'atain. Maka sembahyanglah ia serta kami, dengan kami tadi. 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat salam ni ya. Sembahyang apa entah. Sembahyang syukur ke, sembahyang apa ke, sembahyang taubat, tak tahulah ya. Tak ada khabar sembahyang apa. Tapi sembahyang sunat. Ya. Summan sarafa. Kemudian daripada sudah sembahyang itu dan selesai ia daripada doanya atas isi rumah, dan ditentukannya berdoa di atas aku tak atas Anas. Nabi doa untuk Anas dengan banyak harta. Biar dia banyak harta Anas tu. Ya, dan anak dan panjang umur. Ia pun kembali. Sudah dia berdoa untuk aku tu, dia kembali. Apa doanya? Biar Anas tu kaya-kaya, banyak harta, panjang umur, dan murah rezeki dan sebagainya. Dia pun balik. Kata Abu Isa, bermula hadis Anas ini ialah hadis hasan lagi sahih. Udah hadis sahih, hasan lah tu ya. Hadis yang benar-benar hadis, tapi sahih ya. Benar-benar hadis dan baik pula tu, hasan. Hadis hasan sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu mesti sahih lah tu ya. Gitu juga kalau Muslim sahih bahkan. Dengan sahihnya pula apa dia? Babul marrati wa hadahat takuna saffa. Bab perempuan keseorangan dalam saf. Dan dikeluarkan oleh Muslim, sahih juga. Bila Bukhari dan Muslim ni sahih belaka tu. Di dalam sahihnya pada bab yang tadi juga, babu jawazin nafilati ilah tu iqra ila akhiri. Artinya bacalah kamu sampai habis. Kalau jumpa kitab tu ada alif lam ha tu ilahun ya. Artinya apa? Alif tu iqra, lam tu ila, akhiri sampai habis, baca sampai habis. Aku tak nak nulisnya, hak ini aja hadnya. Kalau kita jumpa kitab tu punya itulah. Kita sebut ilah ya. Bab keharusan sunat-sunat dan telah dikeluarkan oleh Syafi'i. Syafi'i pun ada kitabnya namanya tentang itu juga. Jadi maknanya hadis ini Muslim ada, Bukhari pun ada, Syafi'i pun ada ya. Kemudian masalah dua yang tadi masalah ni. Faham tak? Yang kejap ni tadi. Yang sembahyang Nabi di belakangnya tu ada Anas, ada Ummu Sulaim dan ada anak-anak yatim. Faham tak? Ada tu. Ya. Yang sunat tu. Dan masalah 233. Sembahyang berjemaah beberapa lelaki dan perempuan dan hukumnya. Apa hukumnya?
Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal seperti hadis yang di dalam hadis ni apa amalnya? Di dalam masalah 232 itu di sisi ahli ilmi, apa kata ulama-ulama lain? Kata mereka itu apabila adalah serta imam itu seorang lelaki dan seorang perempuan, nescaya berdiri lelaki dari sebelah kanan imam dan berdiri perempuan di belakang keduanya. Jadi lelaki belah kanan, belakang lah ya. Kalau kami belakang, kalau seorang lelaki belah kanan imam. Faham ni? Kalau berdua orang je, saya dengan Tuan Haji Muhtar je, dia jadi imam, saya berdiri di mana? Sebelah kanan dia. Kalau saya dengan Tuan Haji Nusrat, Tuan Haji Muhtar imam, apa dia? Di mana? Di belakang ya. Faham ni? Kalau dia berdua. Kalau seorang belah kanan je ya. Ini hukum itu juga. Ya. Saya berdiri lelaki dari sebelah kanan imam dan berdiri perempuan di belakang keduanya. Ya, perempuan di belakang lah. Jangan di sisi orang lelaki pula, itu boleh. Tak boleh. Dan sesungguhnya telah mengambil hujah oleh setengah daripada orang-orang dengan ini hadis pada mengharuskan semayang apabila adalah lelaki itu di belakang saf seorang dirinya. Itu boleh. Kalau dia di belakang saf tu boleh seorang. Boleh di belakang imam tu kalau nak. Tapi yang eloknya belah kanan ya. Dan kata mereka itu bahawasanya kanak-kanak itu tidak ada baginya seorang diri. Betul? Kanak-kanak itu tidak ada baginya semayang. Mereka kanak-kanak tak ada. Dan jadilah seolah-olah Anas berdiri di belakang Nabi itu seorang diri. Dia seorang diri pada satu saf. Kerana budak yatim itu tiada terbilang. Anak-anak yatim tak kira, tak masuk kira. Dan kata ulama di atas ini pahalanya Padahalnya perkara itu tiada ia atas faham. Tiada ia atas faham yang berjalan mereka itu atasnya, kerana Nabi SAW mendirikan Anas serta anak yatim itu di belakangnya. Anas masa itu budak lagi ya. Anak yatim pun belakang ya, dan duduk belakang. Kerana perempuan tu di belakang lagi lah. Di belakangnya, maka betapalah anak yatim itu tiada terbilang. Itu perbahasan ulama ya. Kita kata anak yatim tak terbilang, tapi sebenarnya terbilang di belakang dia ya. Maka jikalau tiada bahawasanya Nabi SAW jadikan anak yatim sembahyangnya seperti orang besar, nescaya tiada didirikan dia oleh Nabi serta Anas. Kalau nak kira orang besar je boleh, tak adalah dia sembahyang bersama dengan Anas dan anak yatim tu. Anak yatim tu budak-budak juga ya. Sama-sama umur dengan Anas. Jadi artinya boleh. Anak yatim tu boleh, Anas pun boleh. Dan pula pasti didirikannya Anas daripada sebelah kanannya. Kalau dia ambil Anas saja, anak yatim tak ambil, artinya Anas sebelah kanan. Ini dah Anas belakang bersama dengan anak-anak yatim tu ya. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Musa bin Anas, bukan Anas itu ya, Musa bin Anas, daripada Anas bahawasanya semayang ia serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didirikannya dari sebelah kanannya. Kalau bersama dengan Nabi berdua aja memang di sebelah kanan. Dan pada hadis dalam masalah 232 itu menunjukkan atas bahawasanya semayang Nabi itu akan semayang sunat. Bukannya wajib ya, semayang sunat yang menghendaki ia memasukkan berkat atas mereka itu. Dia nak bagi berkat pada mak Anas tadi ya. Ummu Sulaim tadi. Dia nak berkat semayang tu untuk mendapatkan berkat. Apa jenis semayang tu wallahu alam, saya pun tak tahu. Apa nak ngambung semayang taubat ke, semayang hajat ke, semayang apa-apa lah ya. Tapi semayang sunat ya, bukan wajib. Kemudian masalah 234.
berjemaah pada sembahyang sunat apa hukumnya, ya. Ada sembahyang sunat yang berjemaah, ada sembahyang sunat yang tak payah berjemaah, ya. Tak ada apa je. Di antara yang tak payah berjemaah apa? Tahajud. Tak ada suruh berjemaah pun, ya. Lagi apa? Tasbih. Cuma orang buat tasbih berjemaah tu apa? Untuk sesi-sesi pelajaran. Untuk mengajar. Bahawa sembahyang tasbih tu begini, lepas ini baca ini, lepas ini baca ini. Itu untuk belajar je. Itu selalu kita buat di masjid-masjid apa? Untuk sesi pelajaran aja, ya. Jadi buat berjemaah. Sebenarnya tak ada. Yang sebenarnya seorang-seorang je patutnya sembahyang tasbih ni, ya. Begitu sembahyang hajat. Boleh nak berjemaah? Boleh. Tapi kerana yang sebenarnya disuruh seorang-seorang tu. Yang boleh berjemaah apa? Tarawih. Itu boleh, ya. Sembahyang sunat berjemaah. Tarawih. Mayang raya. Mayang raya. Mayang gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Itu boleh, ya. Yang lain tidak, ya. Jadi apa hukumnya? Masalah berjamaah pada sembahyang sunat apa hukumnya? Kata Syafi'i di dalam kemudian daripada ia mendatangkan hadis yang di dalam masalah 232 dan hadis di dalam masalah 226 yang dan lainnya, katanya, maka barang yang telah aku beri hikayat, telah aku ceritakan daripada segala hadis ini menunjukkan bahawasanya berjemaah pada sembahyang sunat siang dan malamnya itu harus. Apa itu harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Boleh buat tak? Boleh. Tapi berjemaah tu tak ada pahala. Dan berjemaah juga bukan berdosa. Buatlah. Nak buat. Tapi bila kita baca Quran dapat pahala tak? Dapat pahala. Bila kita rukuk dapat pahala tak? Dapat pahala. Cuma sesi berjemaah itu tak ada pahala, tak ada dosa, ya. Itu harus. Ya. Maka hukumnya harus. Dan bahawasanya ia seperti berjemaah pada sembahyang fardu, tiada bersalahan. Sembahyang jemaah tu macam sembahyang jemaah lain, ya. Tidak bersalahan. Bukan orang ni rukuk, orang ni i'tidal, orang ni sujud, tak. Sama-sama macam orang sembahyang fardu lah. Sembahyang jemaah, ya. Ikut imam. Imam rukuk, dia rukuk. Imam i'tidal, dia i'tidal. Imam sujud, dia sujud. Macam tu, ya. Walaupun sembahyang sunat berjemaah, ya. Tak apa. Macam sembahyang fardu yang lain, ya. Macam sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib dan sebagainya. Kemudian 235, masalah lagi. Perdirian imam dan makmum. Perdirian, bukan pendirian, perdirian. Macam mana berdirinya? Imam dan makmum pada sembahyang berjemaah. Macam mana? Kata Syafi'i dalam dan menunjuk hadis di dalam masalah 226 dan 232 di atas bahawasanya tempat berdiri imam itu di hadapan segala makmum. Hal keadaannya menunggal. Berarti imam tu seorang-seorang, jangan ada kawan-kawannya. Dia menunggal. Dia seorang je, ya. Dan dua orang makmum atau lebih berdiri di belakangnya. Dua orang makmum atau lebih berdiri membetuli belakangnya. Kalau ada dua, betul. Kalau tiga, belakang juga. Kalau empat, belakang juga. Kalau lima, belakang juga. Dan jika di tempat makmum itu beberapa lelaki dan beberapa perempuan, dan khunsa muskil. Apa khunsa muskil? Kita tak tahu dia lelaki atau perempuan. Namanya khunsa muskil. Kalau khunsa betul, dia ada dua kelamin. Kalau muskil itu kita tak tahu. Namanya khunsa muskil. Nescaya berdiri segala laki-laki mengiringi imam. Lelaki itu mengiringi imam. Dan segala khunsa di belakang lelaki. Khunsa tak boleh sama dengan lelaki. Tahu khunsa? Dia sama ada tak ada alat kelamin, atau apa? Dia ada dua alat kelamin. Alat lelaki pun ada, alat perempuan pun ada. Dua-dua berfungsi belakang. Itu belakang khunsa, ya. Bukan macam sajat tu, itu bukan khunsa. Sajat tu apa? Sajat tu pondan lelaki, ya. Dia maknyah lain. Ini betul-betul. Ini namanya khunsa. Ya. Jadi khunsa tu di belakang lelaki, ya. Di belakang
segala perempuan dan di belakang orang perempuan itu khunsa. Mana? Bukan nanti di atas tadi. Segala lelaki itu mengiringi imam. Imam tu makmum tu belakang imam lah ya. Mengiringi imam dan perempuan dan khunsa muskil. Nescaya berdiri segala lelaki-lelaki mengiringi imam dan segala khunsa di belakang lelaki dan segala perempuan di belakang khunsa. Perempuan belakang okey, belakang khunsa tu ya. Biar khunsa depan. Dan begitu juga jikalau tiada ada sertanya melainkan khunsa muskil seorang. Kalau seorang je macam mana? Di belakang. Jangan di sebelah imam ya. Kerana dia khunsa. Khunsa tu tak tentu lelaki atau perempuan. Ya. Jadi dia di belakang juga. Itu kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Itu kedudukan dia. Kata Syafi'i lagi, dan apabila jadi imam seorang lelaki akan seorang lelaki, nescaya mendiri imam akan makmum dari sebelah kanannya. Makmum itu sebelah kanan. Imam sebelah kiri ya. Sebelah kanannya, dan apabila memperimamkan ia atas khunsa muskil, kalau dia dengan khunsa muskil aja nak sembahyang. Atau akan perempuan, nescaya berdiri tiap-tiap seorang daripada keduanya itu di belakangnya. Mula-mula belakang siapa? Di belakangnya khunsa. Belakang khunsa tu baru perempuan ya. Tiadalah berdiri membetulnya. Jangan sebaris dengan imam tu. Jadi kalau ada 3 orang pun, seorang lelaki, seorang perempuan, seorang khunsa. Imam depan. Belakang imam khunsa, belakang khunsa perempuan. Itu caranya. Kalau ada 3 orang begitu lah. Kalau ramai ikutlah susunan. Kalau ada 3 orang khunsa, 3 orang belakang imam tu. Kemudian ada 4 orang perempuan, 4 orang perempuan tu belakang khunsa. Itu caranya. Kemudian masalah 236. Masalahnya makmum satu berdiri di kanan, ada berdiri di kiri imam. Makmum satu berdiri di kiri imam, apa hukumnya? Makmum tu berdiri di kiri sebelah kiri imam, apa hukumnya? Kata Syafi'i dalam dan apabila jadi imam seorang lelaki akan seorang lelaki, dua-dua lelaki, maka berdiri makmum itu dari kiri imam dan dari belakangnya. Saya tiada suka aku. Dia tak dengan tak sah, tapi dia aku tak suka betul ya. Tiada suka aku yang demikian itu bagi keduanya. Tak suka aku dia tu jadi imam, aku tak suka. Yang makmum tu aku tak suka. Karena makmum tu patutnya dia belah kanan, tapi dia sekarang ni belah kiri. Aku tak suka katanya. Dia tak mengatakan sah ke tak sah ni. Dan tiada diulang semayangnya. Maknanya sah lah, tapi aku tak suka. Tiada diulangkan semayangnya kalau belah kiri. Tiada diulang semayang atas orang daripada keduanya. Imam tak payah ulang, makmum tak payah ulang. Dan sah semayangnya, hukumnya sah. Cuma tidak disukai oleh Imam Syafi'i. Dia tak mengaturkan makruh ni tak. Aku tak suka je dia. Jadi tak ada keterangan katakan makruh pun tak ada. Jadi mana aku tak suka kata Imam Syafi'i ya. Tapi semayangnya sah. Kalau tak suka, ulama tak suka, janganlah dia buat ya. Ulama tak suka. Tapi dia tak ada keluarkannya hukum. Tak ada mengatakan makruh pun tak. Contohnya lah, satu contoh lain. Tu imam tu mula-mula dia baca surah yang apa? Itu rakaat kedua dia baca surah yang sebelah atas betul. Tengok. Saya belum jumpa dia mengatakan makruh apa dah. Contohnya dia baca rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang kedua dia bacanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu terbalik kan? Terbalik lah. Tapi saya tak jumpa benda itu makruh tidak. Itu yang berlaku di tapah Al-Qur'an itulah. Ada yang heboh. Rakaat yang pertama Ustaz Usman kita ni dia baca Alif Lam Mim Tanzil Jumaat. Saya pagi tu kebetulan pula ada kuliah subuh khas pagi tu di masjid tu. Saya makmum, bukan imam. Dia baca yang rakaat yang pertama Alif Lam Mim Tanzil. Rakaat yang kedua dia baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dia baca amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Heboh orang belakang. Apa terbalik-terbalik ni? Dia bertanya saya, kan saya belum jumpa mengatakan makruh tu belum lagi ya. Jadi maknanya
Sah. Maknanya Sah. bukan batal pun, ya. Maknanya buatlah tak apa. Tak ada mengatakan makruh pun tak. Tak ada larangan pun. Boleh buat macam tu. Banyak sekarang ni ada seorang imam di kampung tu begitu. Kadang dia rakaat yang pertama baca alam tarakai, yang kedua baca alam nasrah. Patutnya mana dulu mana kemudian? Alam nasrah dulu. Saya tak komen pun, lantaklah. Tak jumpa lagi mengatakan makruh ke apa ke. Ini pun begitu. Di bidah tu ada silakan sembahyang Jumaat. Dia pertama dia baca sabihis. Yang kedua dia baca al-insan. Dia tersilap. Al-atta. Dia hal atta tu ke insan ya. Lepas tu hal atta ke hadis Rasulullah. Dia baca hal atta alal insan ya. Tapi terusnya. Terus tak apalah. Banyak berlaku begitu tau. Jadi jangan lekas-lekas nak komen. Kalau ada keterangan mengatakan makruh itu baru boleh komen. Kalau apa tidak biarlah mana buat je. Ya. Jadi heboh ketika itu. Tak adalah heboh benar-benar, tapi itu adalah menanyakan saya pasal itu ya. Kalau saya belum jumpa. Sebab saya tak komen pun. Lagi apa? Tengok ayat apa ni dia. Sah sembahyangnya dan sah serta makruh juga. Yang ni sah dan makruh ya. Kata dia Imam Syafi'i tadi. Dan sah serta makruh juga bahawasanya memperimam seorang akan dua orang yang berdiri, seorang di kanan dan seorang di kiri, atau keduanya dari kanan belaka, atau berdiri daripada kiri belaka, atau seorang berdiri di rusuk imam dan seorang di belakang imam, atau berdiri keduanya di belakang imam, seorang dan di belakang makmum, seorang di belakang imam seorang, di belakang makmum seorang. Aku makruh. Kata di Imam Syafi'i makruh. Aku makruh akan demikian itu. Aku kira sebagai makruh tu ya. Dan tiada ulang atas seorang daripadanya. Tak payah ulang. Makruh tu arti apa? Apa arti makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi jangan sengaja-sengaja buat makruh tu. Kalau dah habis itu tak apalah. Tapi kalau sengaja-sengaja, maknanya kita sengaja mengundang kebencian Allah Ta'ala. Bila makruh tu artinya apa? Allah benci. Allah benci. Kalau Allah benci esok di akhirat, malaikat suka ke? Nabi-Nabi suka ke? Sahabat-sahabat suka ke? Jangan sengaja-sengaja mengundang makruh ya. Kalau kita tahu benda makruh tu, elakkan. Kerana kita hendak kasih sayang Allah, kita tak nak kebencian Allah Ta'ala ya. Itu makruh kata Imam Syafi'i. Makruh akan demikian itu, dan tiada ulang atas seorang daripadanya, dan tiada sujud sawi. Tak payah sujud sawi. Sujud sawi ni bila? Apabila kita melakukan perkara yang patutnya batal sembahyangnya tapi tak batal. Contohnya melebihi rukun. Ataupun dia lupa tak baca sunat tamat, kunut tak baca. Sunat ditutupi dia, atau dia dipenuhi atau dicukupi dengan sujud sawi. Kunut tak baca ataupun selawat dalam kunut tak baca. Itu sunat kita sujud sawi. Ini tak ada sujud sawi pun tak. Dan hanya senya memada ini sembahyang, cukup sembahyang itu, kerana bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperimamkan akan Ibnu Abbas. Ada riwayat lain, Ibnu Abbas, anak si Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas. Maka berdiri ia di rusuknya. Ini dah kita baca hadis tu kan. Maka apabila ada makmum yang seorang berdiri di rusuk imam, tiada batal. Dan saya tiada batal juga berdiri di rusuk 2-3 orang dan ramai, tak apa. Dan tiada juga batal orang yang berdiri di rusuk 2-3 orang dan ramainya, dan tiada juga batal seorang yang berdiri di kiri. Di kiri itu kerana semuanya rusuknya, kiri pun rusuk, kanan pun rusuk, tak apa. Dan hanya sah sembahyangnya, tak payah ulang ya, sah sembahyangnya.
menunggal di belakang imam, sah sembahyang tu. Cuma tak dapat pahala jemaah, itu aja. Ya. Yang menunggalkan di belakang imam kerana orang tua perempuan sembahyang, menunggalkan belakang. Yang mak tadi Ummu Sulaim tu dia seorang belakang kan. Dia menunggal je. Tak ada pula suruh sembahyang balik dah. Di belakang Anas dan seorang lain sertanya. Dan keduanya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi di hadapan keduanya. Sebenarnya kalau menunggal seorang-seorang belakang apa hukumnya? Tak dapat pahala jemaah. Sebab itu kalau kita datang saf dah penuh, apa buat? Tarik orang depan tu bersama dengan dia buat satu saf lain ya. Itu kaedah kalau sembahyang seorang-seorang. Jangan seorang-seorang di belakang. Kalau seorang-seorang di belakang, nanti dia tak dapat pahala saf, tak dapat pahala saf dan tak dapat pahala jemaah. Jadi sembahyang sah tak? Sembahyang sah ya. Ini pernah berlaku pada saya ni. Saya datang satu tempat, sudah saya cerita sini dulu. Saya datang satu tempat, tengok dah sah dah penuh. Dah sah penuh, saya pun tarik seorang depan. Takbir dulu tarik. Haram siur di belakang. Ni jadi tu. Saya terus sembahyang. Di belakang tu. Udah habis salam imam, datang lambat memang kalau jadinya. Udah balik, udah salam imam tu, saya pun bangkit dekat yang kedua, yang pengambil tu ya, untuk ganti mencukupkan rakaat tadi. Orang yang depan yang saya tarik itu dia pun noleh ke belakang, pun dia jegir je mati daripada saya. Heran dia, apa kamu tarik aku ni katanya? Jegir matanya. Rupanya dia tak tahu. Itu berlaku pada diri saya tu. Tapi hukumnya apa? Sunat itu. Soal dia terima tak terima, dia ikut tak ikut, itu masalah dia. Jangan kerana kejahilan orang lain kita gagal untuk membuat sesuatu yang betul ya. Lantaklah. Mau digigil dia mati daripada saya. Kemudian imam berdiri di belakang setengah makmum, apa hukumnya? Kata Syafi'i dalam dan jikalau berdiri setengah makmum di hadapan imam, makmum di depan imam tu, yang diikut oleh setengah makmum lain, ada pula makmum lain apa dia dari belakang ikut dia. Padahal imam yang sah tu ada, tapi di belakang imam tu pula. Nescaya sah sembahyang imam. Nescaya sah sembahyang imam dan sembahyang orang-orang rusuknya, orang yang ikut itu di belakang dia. Dan tiada sah makmum yang berdiri di hadapannya. Makmum yang berdiri depan tu tak sah. Orang belakang sah. Kerana bahawasanya syarak mengadakan hukum imam itu di hadapan makmum, atau membetulnya, atau paling kurangnya sama baris dengan imam. Bukan imam itu di belakang makmum. Imam belakang makmum tak ada. Maka tiada sah itu bersamaan juga pada hampirnya atau jauhnya daripada imam. Apabila adalah makmum itu di hadapan imam. Kalau jauh, walaupun jauh imam tu tak sah je ya. Kerana makmum mesti di belakang, imam mesti di hadapannya. Itu caranya. Kalau tidak tak sah. Jadi boleh tak orang lain di depan imam? Boleh tak? Yang boleh orang mati je. Orang mati mana duduknya? Depan imam. Yang lain tu semua di belakang imam ya. Orang mati di depan imam lah. Ada orang mati letak belakang? Tak ada kan? Itu sebab seruan selalu betul. Sembahyanglah kamu di belakang imam sebelum kamu disemayangkan di hadapannya. Ada orang nak jumpa tak tu? Seruan tu. Semayanglah kamu di belakang imam sebelum kamu semayang di hadapannya. Baik, last sekali. Masalah 238. Makmum lelaki di belakang makmum perempuan. Makmum lelaki di belakang makmum perempuan. Bukunya. Perempuan depan, lelaki belakang. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau bahawasanya seorang lelaki jadi imam, beberapa lelaki dan perempuan, kemudian berdiri makmum yang perempuan di belakang imam, dan lelaki di belakang makmum perempuan itu, makmum perempuan itu, ataupun berdiri makmum perempuan bertentangan dengan imam, sama sebaris dengan imam, dan lelaki berdiri di rusuknya,
nescaya aku makruhkan. Hukumnya apa? Makruh. Aku makruhkan. Demikian itu bagi lelaki dan perempuan dan imam. Imam pun makruh juga. Itu kalau dia takbiratul ihram sebelum apa? Dia sebelum saf tu berapa. Dia tengok apa tu dia pun tak ada apa-apa, dia pun takbiratul ihram. Itu makruh ya. Tapi kalau dia dah takbir baru berlaku apa? Baru berlaku apa itu? Imam tu sebaris dengan makmum, ya? Ataupun makmum perempuan depan, lelaki belakang, baru berlaku. Dia dah takbir dah. Baru orang tu betulkan saf yang perempuan tu depan, yang lelaki di belakang. Itu tak ada, imam tak ada makruh. Kerana dia tak tahu. Tapi ini kalau sebelum itu dia dah tengok, dia dah betul. So rapatkan saf, wahai tuan-tuan dan perempuan, dia dah nampak. Dia tak betulkan saf tu, orang lelaki depan, orang perempuan di belakang. Itu makruh ya. Kalau dia tak ada makruh. Kalau dia dah takbir baru berlaku benda itu. Kalau tidak, hukumnya makruh. Aku makruhkan mereka itu bagi lelaki dan perempuan dan imam, dan tiada batal atas seorang daripada mereka itu. Sembahyang tak batal ya. Tiada batal atas sembahyang seseorang daripada mereka itu oleh sembahyangnya. Sebab pun aku katakan tiada batal kerana bahawasanya Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah telah berkata telah berkhabar akan aku daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, ia akan sembahyang daripada satu malam. Satu malam dan aku terlentang tidur di hadapannya. Aku depan dia. Di antaranya dan antara kiblat. Antara dia dan antara kiblat, aku terlentang depannya kan. Rasul sembahyang juga belakang tu. Seperti terlentang mayat, macam mayat lah. Jadi mana sah tak sembahyang Rasulullah tu? Sah ya. Jadi tak ada makruh tak. Kata Syafi'i, dan apabila tiada membatal perempuan atas lelaki yang sembahyang oleh keadaannya terlentang tidur di hadapannya, maka iaitu apabila ada ia berdiri dari kanan atau dari kiri, bukan depan betul-betul ya, kanan atau kiri. Lebih aula tiada membatalkan atasnya. Kalau dia macam itu tidak dibatalkan sembahyangnya. Wallahu alam. Akan datang kita akan baca bab yang ke-59. Bab siapakah lebih mustahik atau berhak nak jadi imam. Nak lantik imam macam mana? Jangan pakai lantik aja. Tengok dia pakai sorban, pakai jubah dan lantik imam. Kadang-kadang baca tak betul. Kita akan datang kita baca insya-Allah ya minggu depan lah. Ada minggu depan kan? Ada kan? Ada lagi ya? Kalau tak padam lah. Kalau padam habislah. Cari orang lain banyak. Ustaz Saiman sambung lagi insya-Allah. Okey, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak tanya? Ini cara kedudukan dalam sembahyang. Saf di mana? Imam di mana? Makmum di mana ya? Itu aja. Ustaz, boleh saya tunjukkan dalam bentuk gambar raja? Sebab kalau kat rumah kan, anak-anak dengan saya kedudukan. Anak-anak. Anak lelaki jadi imam. Ya, jadi imam lah ya. Atau suami jadi imam. Suami imam. Suami imam di belakangnya atau di sisinya. Kalau seorang je anak tu sisinya. Belah kanan. Anak lelaki. Ya. Kalau seorang je lah. Kalau ada 2-3 orang, anak lelaki di belakang. Di belakang tu puan dan anak-anak. Anak-anak perempuan. Saya tu masuk sebelah kiri. Apa tu? Belakang. Elok belakang ya. Kalau ada ruang lah. Kalau tak ada ruang, belah kiri aja ada ruang, tak apa. Belah kiri dia tak apa. Tengok rumah tu besar mana. Tapi dia elok belah belakang ya. Yang pertama imam, yang kedua anak-anak lelaki, yang ketiga isteri dan anak-anak perempuan. Itu sah sama. Tak payah rajah lah. Saya tak reti nak buat rajah pun. Okey. Lagi? Ustaz, kalau semua perempuan tu, perempuan dia jadi imam ke depan ke atau sama baris je? Ke depan pun boleh. Tapi kalau sama baris pun biar dia ke depan sikit.
Depan sikit. Baring tak apa, tapi biar ke depan sikit lah. Untuk membezakan antara imam dan makmum. Kalau semua perempuan lah ya. Tapi kalau sebaris pun tak apa juga. Sah juga ya. Bukan tak sah ya. Tapi yang eloknya, perempuan tu ke depan sikit. Kerana dia menjadi pengarah. Dia mengarah Allahu Akbar untuk sujud, Allahu Akbar untuk rukuk dan sebagainya. Itu caranya. Lagi? Habis? Sudah nak balik? Ya. Saya pun nak balik juga. Sekian dulu. Opah tu tinggal seorang rumah tu. Tapi saya kira lantak lah. Dia dah tahu saya pergi ni ya. Mana buatnya? Malam tadi lagi teruk tau. Saya balik dari Ngajak, lupa letak kunci rumah di luar. Dah sampai ke rumah, pintu dah kunci. Anak saya keluar kunci pintu lah. Anak saya ada nunggu-nunggu opah gitu. Kata tak, saya tak pergi pun. Dia balik ke rumah dia. Kunci dah keluar. Udah tak boleh masuk. Saya pun telefon anak. Dia pasal dia bawa kunci balik dia minta kabar. Anak tu jawab, keretanya dah dibawa di suaminya. Kata. Nak pergi Melanau. Kena nunggu pula. Saya mujur tengok Mercedes itu tak ada kunci. Dia memang tak ada kunci pun. Siapa nak curi-curi kan? Mercedes tak ada kunci. Buka pintu Mercedes, duduk atasnya. Dekat sejam nak nunggu je. Nunggu dulu. Atau apa tak boleh bangkit. Kalau laung pun tak guna. Jadi udah tu baru dia buka pintu, baru saya masuk. Dekat pukul 10 baru masuk. Saya 9 lebih dah habis dah. Malam tadi ngajar di Batu Gajah. Itulah. Mana buatnya? Apa tak boleh bangkit? Ujian. Itu ujian ya. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.